Okay. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis Fazil dan Nadira. Okey, pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih di atas peluang dan ruang yang diberikan kepada saya untuk berkongsi apa yang saya ada untuk calon-calon SPM pada batch 2021 yang akan diadakan pada bulan Mac nanti kan, SPM. Jadi saya juga nak merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya kepada para pelajar, murid-murid yang sudi menguatkan azam, menguatkan semangat untuk meneruskan sesi pembelajaran kita. Walaupun kalau kita tengok pelbagai halangan dan ujian, bukan sahaja pada calon SPM tapi the whole Malaysian. Okay, so kita ambil 1 minit untuk kita bertafakur dan kita dengan rendah diri dan hatinya kita berdoalah semoga Allah permudahkan urusan semua orang, kan, especially masa-masa yang terkesan secara langsung dengan banjir yang melanda Malaysia. Okay. So untuk hari ini, slot hari ini, slot yang terakhir, slot yang keempat sebenarnya setelah selama sebulan kita bersama-sama di hujung minggu. Hari ini saya akan berkongsi teknik dan cara menjawab bahagian C. Petang ini kita fokuskan untuk soalan penyelesaian masalah. So dalam soalan penyelesaian masalah ni kita boleh targetlah berapa yang kita paling-paling boleh kita dapatkan. So dalam soalan penyelesaian masalah dia adalah dekat dalam section bahagian B lah. Alright, sebagai peringatan kita bersama, pastikan mikrofon mute kecuali murid-murid nak memberikan maklum balas ataupun feedback secara langsung, boleh unmute kan, kalau tak tolong mute kan. Kemudian pastikanlah tiada gangguan semasa sesi kita berjalan, sama ada dekat tempat awak ataupun dekat dalam Zoom ni. Dan saya minta juga kerjasama kalau ada soalan ataupun saya tanyakan soalan, mohonlah respon. Yang penting bukan salah atau betul, tetapi sejauh mana kalau salah tu kita baiki jawapan tu, dan kalau betul maksudnya awak telah menguasai. Yang keempat dan yang terakhir, kalau tak dapat nak beri respon secara vokal, bolehlah tulis dalam ruangan chat. Ruangan chat tu sentiasa terbuka untuk bertanya soalan. Alright, so ulang tayang, metodologi kelas online, mungkin kelas saya dan juga kelas-kelas yang cikgu-cikgu yang lain juga, metod dia sama. Cikgu akan ajar teknik yang sebetulnya, untuk supaya bila kita jawab soalan, kita dapat markah. Kita tak naklah kita tulis-tulis panjang-panjang, rupanya tak dapat markah pun. Buang masa, buang tenaga kan. Yang pertama saya ajarkan teknik, dan yang kedua, saya akan tunjukkan contoh soalan lah. Macam mana nak menjawab soalan seperti mana yang saya ajar teknik tu. Dan yang ketiga adalah, tak lain tak bukan, lepas dengar awak kena buat, cuba. Dan daripada cubaan awak tu lah barulah awak sendiri boleh self assess sebenarnya. Awak sendiri boleh tengok awak ni faham ke tidak apa yang telah dipelajari. So saya selalu ulang-ulangkan, saya guna benda yang sama je sebulan ni. If you can't excel with talent, kalau awak tidak boleh berjaya dengan upaya awak, bukan upaya, dengan talent, apa yang awak ada lah kan. Contoh kepandaian awak, contoh kan. Tak pandai lah saya ni cikgu cakap kan. Tak apa, jangan salahkan kepandaian tu. Ada yang nak tolong saya kat chat box. Bakat dia. Tak dapat, mungkin tak ada bakat lah kan. Mungkin kecerdikan kan kita belajar dalam sains kan. IQ pun masing-masing. Ada yang high IQ, ada yang low sikit, ada yang medium kan. Yang itu kita tak boleh petikaikan. Sebab itu adalah kurniaan Tuhan kan. Tetapi apa yang kita boleh raikan ataupun apa yang boleh kita sama-sama rasakan adalah kemanisan kejayaan itu, sesebuah kejayaan itu melalui usaha.
Usaha ni semua orang boleh. Kan? Even kalau kita tengok kan, orang yang cacat pun dia ada ruang untuk dia berusaha. Saya bukanlah nak mendowngradekan orang, sorry perkataan cacat tu kurang sedap didengar. Mungkin kita boleh cakap orang berkelainan upaya. Kan? Kita banyaklah kalau kita tengok, kita gunakan, Allah bagi kita deria mata untuk melihat sekeliling kita, betapa banyak kan manusia lah telah membuktikan bahawa walaupun dia kekurangan sesuatu, tetapi dia berjaya membuktikan dengan usaha dia, dia mampu berjaya. Kan? Apatah lagi kita yang normal, sihat, semua anggota tu Allah bagi dengan, Tuhan bagi dengan lengkap, sempurna. Jadi apa alasan kita untuk tidak berjaya tu, kan? Jadi kita sama-sama kan niatkan kita usaha ni adalah untuk kita nak mengecapi kemanisan usaha kita tu, which is semua orang mengharapkan kejayaan, kan? Okay, alright, so kita tengok dekat sini. So let's get started without membuang masa, kan? Jadi kita mulakan. So untuk sesi kali ni saya tak gunakan class point, tapi kita akan buat maklum balas. Kalau ada soalan boleh terus tuliskan pada chat box. Okay? Okay, so hari ini seperti yang saya dah beritahu tadi, kita akan mempelajari ataupun memahami teknik menjawab bahagian C lah. Kita dah berada pada bahagian yang terakhir ni, bahagian C, soalan penyelesaian masalah. Soalan penyelesaian masalah ni dia boleh berada sama ada dalam soalan 12 dan juga soalan 13. Okay, so soalan 12, soalan 11 saya dah beritahu hari tu, soalan bahagian C ada 3 soalan. Soalan 11, soalan 12 dan soalan 13. Soalan 11 awak tak boleh pilih, awak kena jawab, which is soalan eksperimen. Okay, soalan 12 dan 13 inilah yang boleh ada sedikit ruang untuk awak membuat pilihan. Awak nak jawab soalan 12 ke soalan 13. Tetapi dalam kedua-dua soalan 12 dan 13 ini ada section ataupun bahagian dalam soalan itu, subsection lah dalam soalan itu yang akan meminta awak membuat penyelesaian masalah lah. Saya generalkan dia sebagai penyelesaian masalah, tetapi format penyelesaian masalah tu ada pelbagai. So kita tengoklah yang mana yang awak kena nanti masa SPM nanti. Okay? Tapi yang penting sekali kita membuat persediaan. Kalau soalan ni keluar, macam mana kita nak jawab? Kalau soalan macam ni keluar, macam mana kita nak jawab? Okay? Alright. So untuk soalan penyelesaian masalah ni, okay, kemahiran yang akan diuji. Kalau sebelum ni, soalan 11, dia nak menguji kemahiran awak membuat eksperimen. Awak tahu tak apa boleh ubah, awak tahu tak dia punya tujuan, hipotesis dan sebagainya. Itu soalan 11. Untuk soalan 12 dan 13, penyelesaian masalah ni dia nak uji awak punya kemahiran mengingat. Kemahiran mengingat ni maksudnya apa? Maksudnya sejauh mana awak tahu fakta ataupun konsep yang nak ditanya itulah. Okay, ini tak boleh goreng. Awak kena tahu. Okay, nama pun mengingat. Okay. Kalau yang kena lukis gambar daripada bahan yang diberi itu bahagian C ke? Itu bahagian B, Hawa. Bahagian B untuk format KSSM itu adalah soalan 9 dan 10. Subtopik yang terakhir dalam soalan 9 dan 10 itu dia suruh awak lukis. Okay, nanti mungkin kita kalau ada masa mungkin boleh sentuh. Tapi itu bukan penyelesaian masalah lah. Itu bahagian B. Bahagian B cuma dia tambahkan situ critical thinking. Okay, maksudnya awak diberi bahan, awak gunakan konsep yang betul dan awak buatlah apa bahan ataupun produk yang nak diminta awak hasilkan. Dan itu open ended jugalah, ikut kreativiti. Soalan yang lukis tu 3 markah. Okay. Alright. So kemahiran yang pertama adalah kemahiran mengingatlah. Dia mungkin boleh tanya apakah definisi, dia boleh tanya apakah perbezaan, itu semua fakta. Okay. Tapi selalunya yang mengingat ni untuk bahagian subtopik, subsection yang pertama tu dia akan bagi 2 markah. Selalunya dia akan tanya apakah kalau dia nak tanya definisi, dia tanyalah definisi. Okay. Tapi kalau soalan ni dia tanya definisi, ini adalah definisi yang general. Bukan definisi secara operasi yang kita belajar sebelum ni. Dekat bahagian A. Ini perbezaan dia. Okay. Lepas itu dia juga akan menguji kita memahami. Okay, dia bagi 1.
dia suruh kita mungkin dia tanya apakah perbezaan. Contoh lemak tepu dan lemak tak tepu contoh. Tu masih lagi dia nak suruh kita fahamlah apa beza lemak tepu dan lemak tak tepu. Contoh Lepas tu dia akan test kita mengaplikasi. Kan saya selalu cakap dalam sesi pengajaran saya, sains ni tak ada makna kalau dia tidak boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Aplikasi ni maksudnya apa? Dia boleh digunakan, konsep itu boleh digunakan untuk membantu, memudahkan kehidupan seharian kita. That is what science is all about. If kita belajar all these concept yang susah kira semua kan, Boyle's law lah, Bernoulli's law lah, lepas tu habis kat situ je, tak ada aplikasi kan. So baik tak payah belajar, betul? Jadi sains lebihnya dia adalah dia nak tanya apakah aplikasi pada semua konsep dan teori yang kita belajar. So itu kemahiran yang ketiga yang akan diuji. Dan akhir sekali dia akan tanya tentang kita bagaimana kita membuat penilaian. Lepas awak tulis fakta, awak dah analyse, awak dah mana satu yang terbaik? Kaedah mana yang terbaik? Dekat situlah satu markah dia nak tengok judgement awak, penilaian awak tu. So penilaian tu semua berdasarkan konsep yang awak faham lah. So dia interrelated lah basically. Okay. Alright. Okay, kita tengok. Okay. Alright. So saya namakan dia sebagai penyelesaian masalah, tetapi dia ada beberapa format yang boleh ditanya. Okay, saya kategorikan dia kepada 4 format. Okay, supaya awak nampak big picture tu macam mana. Lepas tu nanti awak tackle soalan tu berdasarkan apa yang ditanya. Okay. Alright. Yang pertama, format yang pertama adalah menyelesaikan masalah. Dia bagi masalah, dia suruh awak selesaikan. Apa kaedah yang terbaik macam tu. Okay. Itu yang pertama. Format yang kedua adalah format memberi alasan untuk menyokong pendapat. Okay. Awak bagi pendapat awak, so awak kena perkuatkan pendapat awak tu dengan alasan. Dan alasan tu obviously dia terkaitlah dengan konsep yang ditanya ataupun isu yang ditanya. Itu konsep yang kedua, format yang kedua. Format yang ketiga adalah dia nak kita beri cadangan. Cadangan kepada kaedah yang sesuai untuk kita ambil, kita buat. Dan cadangan tu mesti di backup dengan wajaran. Wajaran tu maksudnya explanation, penerangan kita. Kan? Macam kita cakap lah. Okay, kita kata nak contoh kan. Bagi contoh yang senang nak pakai pagar besi ke nak pakai pagar keluli. Kan? So awak cakap lah saya nak pakai pagar keluli. Kenapa? Kan? Orang ni kata nak pagar besi. So you mesti ada justification ataupun penerangan kepada kenapa you cadangkan sesuatu perkara tu. Itu dia. Cadangan, kaedah salah je tu kaedah beserta wajaran. Wajarannya adalah penerangan. Dan format yang keempat, memberi pendapat berserta dengan penjelasan dia. Wajaran ni penjelasan. Yang nombor 2 ni tadi, memberi alasan kepada yang awak ada pendapat awak bagi alasan. Okey, so kita tengok macam mana cara nak tackle soalan ni. Kita tengok yang pertama. Okey, format yang pertama tadi menyelesaikan masalah. Okey, so dalam soalan ni dia akan mungkin dia bagi senario, okey, ataupun situasi. Okey, daripada situasi ini adalah format lama. Lama punya format pun ada type macam ni ataupun format macam ni. Dia bagi awak masalah, situasinya, apa sajalah isu dia. Kemudian daripada situ dia boleh minta awak sama ada 2 cara dia boleh tanya, sama ada awak kenal pasti masalah, of course mesti kena identify masalah dulu. Kan? Kemudian cari punca dia, punca kepada masalah tu dan kemudian berikan kaedah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang pertama. Okey, kenal pasti untuk menyelesaikan masalah ni. Ada juga cara yang kedua, soalan tu approach soalan ataupun pendekatan soalan tu. Yang kedua ni adalah dia suruh kenal pasti masalah, kemudian beri cadangan kaedah penyelesaian. Okey, awak bagilah kaedah-kaedah yang awak rasa sesuai untuk selesaikan masalah tu. Dan dalam banyak-banyak kaedah yang awak bagi tu, awak pilih yang terbaik. Satu, contoh awak bagi 3, mungkin dia minta 3. So dalam 3 kaedah tu, awak nak pilih yang mana? Kalau hanya satu je yang awak kena, awak boleh buat. So satu. So pilih kaedah yang terbaik dan awak kenalah explain kenapa awak pilih tu, bukan lagi 2 tu. Okay, so kena tengok soalan dia. Ini selalunya, ini format yang sebelum-sebelum ni banyak guna cara macam ni lah. Okay, so kita tengok contoh soalan. Saya bagi 2 contoh soalan.
Satu format yang pertama ni kenal pasti masalah, punca dan kaedah penyelesaian. Satu lagi yang kedua ni. Okey, kita tengok satu-satu. Alright, ini yang pertama kita baca sikit. Okey. Bila kita diberi soalan, tolong jangan skip any parts of the question. Although parts tu ada yang diberi sebagai pernyataan masalah, pernyataan dibagi kan, statement. Jangan skip. Sebab mungkin dalam statement tu ada banyak hint yang boleh bantu awak jawab soalan. Okey? Alright, kita tengok soalan ni. Aktiviti pembangunan ladang sawit sering dikaitkan dengan punca masalah kepupusan flora dan fauna. Pencemaran alam sekitar serta menjejaskan masyarakat setempat kerana melibatkan kawasan yang luas. Of course lah kan, ladang kelapa sawit mana ada kecil-kecil, dia ambil satu kawasan yang besar. Okay, so untuk soalan penyelesaian masalah ni memang akan terkait dengan isu semasa. Nanti awak tengok soalan-soalan saya bagi contoh ni. Ni pasal kelapa sawit, sangat dekat dengan kita. Kalau Malaysia, kelapa sawit banyak kan? Alright, so dia kata cadangkan cara-cara untuk menguruskan aktiviti pembangunan ladang kelapa sawit ini supaya tidak memberi impak negatif kepada alam sekitar dan juga masyarakat setempat. Okey. Alright. So, jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek berikut. Okey, kalau soalan dia sangat detail macam ni, maksudnya dia nak berapa? So dia kata nak kenal pasti masalah, terangkan punca dan juga terangkan dua kaedah penyelesaian. Okey. So kalau macam ni sangat jelas untuk awak jawab soalan sebab dia bagi markah dekat situ dan dia state kan berapa dia nak. Yang jadual tu ada jawapan lain-lain ke? Hawa, maksud awak apa jawapan lain-lain tu? Jawapan lain-lain tu maksud awak cara menjawab ke? Hawa? Cara jawab. Cara jawab dia lain lah. Okey. So awak tengok ni, cikgu terangkan yang pertama dulu. Okey. Dia tanya kenal pasti masalah, satu markah. So you kenal pasti satu masalah. Kemudian terangkan punca. You have to explain, terangkan punca kepada masalah tersebut. Dan kemudian terangkan dua kaedah. So maksud kat sini apa tahu? Ni ada 4 markah. Dia nak 2 kaedah saja. Okey. So satu kaedah, satu markah. Dan kemudian penerangan terhadap kaedah itu 1 markah. Jadi 2 kaedah dan penerangan overall dapat 4 markah. Okey. So untuk soalan macam ni, okey, untuk kenal pasti masalah boleh terus tulis. Okey, kalau tak nak buang masa, boleh terus tulis satu. Apa dia? Tapi kalau awak rasa awak sendiri nak fokus menjawab, tulislah kenal pasti masalah, apa masalah dia, tulis kat bawah ni. Okey. Lepas tu punca masalah tulis. Okey. Awak sendiri pun lebih fokus menjawab, penanda pun lebih fokus pada jawapan yang awak berikan. Okey. So kat sini ada 4, 5, 6 markah. Okey, kita tengok macam mana kita nak jawab soalan ni. Okey. So kenal pasti masalah. Alright. Untuk soalan ini, soalan 11, 12 dan 13 ini diorang selalunya dikatakan soalan esei lah. Tapi saya kurang gemar cakap esei. Sebab bila kita cakap esei, awak akan terbayangkan karangan. Betul? Bila saya cakap, okey buat esei, nanti awak semua buat karangan. Ya Allah, panjangnya karangan. Okey? Tetapi untuk sains, walaupun dia, kita kata esei, jawapan yang sangat penanda nak, format cara penulisan tu adalah dengan menulis point form. Point form ataupun nombor lah. Okay. So contoh macam ni. Okay, kenal pasti masalah. Tengok apa masalah yang ada. Okay. Daripada soalan. Pun boleh daripada soalan So dia kata kat sini. Kepupusan flora dan fauna, pencemaran alam menjejaskan masyarakat setempat. Kan? Okay. So boleh tulis. Okay. So masalah dia adalah kepupusan flora dan fauna, pencemaran alam sekitar, masyarakat setempat terjejas. Okey, untuk soalan macam ni, walaupun markah dia bagi 1, okey, maksudnya dia nak 1 poin je lah. Tetapi sebab ini adalah bahagian C, awak boleh senaraikan seberapa banyak poin yang awak rasa betul untuk soalan tu. Sebab kan, contoh awak rasa ini betul kan, tapi sebenarnya salah pula kan. So dia boleh tengok jawapan seterusnya dan seterusnya. So awak boleh bagi seberapa banyak jawapan yang awak
rasa betul. Okay, so contoh masa awak jawab soalan ni, idea mencurah-curah kan, sebab dia adalah isu semasa. Okay, jadi tuliskan semua. Okay, tapi janganlah buat karangan. Maksudnya awak buat macam ni, lepas tu titik macam ni. Kan? So dia tidak mesra lah, tidak mesra penanda lah. Walaupun penanda tu akan baca, tak ada masalah membaca tu. Tapi awak memudahkan penanda. Tu juga memberi impression yang baik lah kepada penanda untuk menanda kertas awak. Okay, kita bantu penanda tu. Okay, sebab bukan kertas awak seorang je yang dia tanda, banyak. Kan? Okay, so buat point form. So, okay, satu, apa? Kepusukan flora dan fauna. Kedua, pencemaran alam sekitar. Ketiga, masyarakat setempat terjejas. Tu masalah dia. Okay, dapatlah. So, first answer pun dah betul, so dah confirm dah satu markah. Kalau first answer awak tu macam kurang tepat, dia akan tengok soalan jawapan yang kedua dan seterusnya. Okay. Alright, seterusnya dia terus cari punca kepada masalah. Okay. So, punca pada masalah ni lah awak kena fikir. Berkait dengan masalah tadi. Janganlah bagi punca dia benda yang tak terkait. Okay. So, ini adalah disebabkan oleh pengurusan yang tidak teratur. Okay. So, not well planned management. Okay. So, boleh tulis satu. Yang ni, soalan ini, okay, soalan bahagian penyelesaian masalah ni, senang kata awak boleh goreng. Tetapi janganlah goreng yang tak ada isi. Mesti ada isi dan relevan dan rasional. Okay. So yang ni kalau tu awak pun boleh jawab kan. Dalam sejarah mungkin ada juga part-part ni kan. So boleh kaitkan sejarah ke geografi ke kan. Benda-benda ni kadang-kadang isu semasa awak baca pun awak boleh jawab soalan ni. So punca dia pengurusan yang tidak cekap ataupun tidak teratur. Lepas tu masalah lain, okay, pada punca tadi tu satu lagi kan dia kata menjejaskan masyarakat setempat. Apa punca dia? Sebab dia melibatkan kawasan yang sangat luas. Okay? So masyarakat kat situ ataupun penduduk setempat tu akan terganggu lah dengan kawasan yang diambil untuk pembangunan kelapa sawit tu. Okay? Alright. So ni pun satu markah. So tolong jawab berdasarkan masalah yang awak highlightkan lah. Okay? Okay, seterusnya. Ni. Dalam soalan tadi, okay, dia minta dua kaedah. Jadi awak clear cut lah, awak tahu, okay, sekurang-kurangnya aku kena bagi dua kaedah. Tapi kalau macam saya cakap tadi, kalau idea tu datang mensyurah-curah, especially awak baru je baca surat khabar ke kan, tentang isu-isu semasa ni, banyak idea, tulis. Tak ada masalah. Kan? Biar lebih, jangan terkurang. Okay, so kita bagilah cadangan. Okay, cadangan ni yang saya cakap tadi. Sebab dia dah kata dua, okay, awak bagilah dua, satu, dua. Dan lagi dua, sebab markah total dia 4. So lagi dua markah tu adalah datangnya pada wajaran ataupun senang nak cakap penerangan kepada kaedah yang awak pilih tu, yang awak cadangkan. Okay, so dia kata cadangan yang kita nak bagi adalah buatlah sistem pertanian ataupun penanaman bersepadu. Okay, so maksudnya penggiliran ke kan, supaya penggunaan tanah dan kesuburan dia dapat dikekalkan. Okay, so dalam sains ni kita sentuh sikit je kan, tapi daripada general knowledge, daripada subjek-subjek yang lain pun ada juga memberi point kepada benda ni kan. Okay, kemudian kita cadangkan pemasangan penapis udara pada cerobong asap kilang. Okay, so sebab dia menjejaskan kehidupan penduduk kan, jadi tu juga dapat membantu mengurangkan pencemaran udara disebabkan oleh pemprosesan kelapa sawit itulah. Okay, kemudian cadangan lain, okay, mengamalkan konsep sisa sifar. Ada tau. Okay. Konsep ini. Yes, Chong. Betul. Macam cikgu suggest Chong kalau awak ada idea yang banyak dan idea itu ada explanation yang very concrete and very strong, I suggest you buatlah lebih daripada 2. Kadang-kadang takut sebab untuk essay ni dia macam open lah, maksudnya selagi awak boleh bagi, awak bagi dan pemeriksa akan berikan markah pada jawapan yang tepatlah betul. Kadang-kadang kita sebab saya cakap tadi kan boleh goreng kan, kadang gorengan awak tu tak kena, jadi ada backup lagi. Mana tahu ada yang tepat dengan jawapan yang dikehendaki. Okay.
Tapi kalau keluar soalan lain, dia minta certain number of jawab, kita pun boleh extra. Okey, Chong. Untuk soalan 12 dan 13, okey, especially 12 dengan 13, boleh, tak ada masalah. Dialu-alukan sebenarnya. Dan awak pun rasa macam satisfied lah kan, awak dah keluarkan segala yang awak rasa nak bagi. Boleh, boleh, yes. Boleh extra, yes. Okey, so yang ini satu konsep lagi, zero waste ataupun sisa sifa. Maksudnya selagi boleh digunakan, kita akan make full use of it. Ini mungkin melalui pembacaan, pengayaan, exposure awak, baru awak boleh dapat bagi cadangan yang bernas lah. Okey, contoh kelapa sawit ni, daripada dia punya tempurung, daripada dia punya istirong, dia punya sabut, kan, semua tu kita boleh gunakan untuk ada manfaat dia lah, maksudnya tak ada yang dibuang. Contoh kita buat semua sisa di kita semula dan diguna dengan pelbagai cara. Contoh, kalau boleh bagi contoh terbaiklah, istirong tu proses jadi baju organik, manakala dia punya hampas tu ataupun mesokap dia tu boleh kita gunakan dan kita hasilkan gas metana. So tak ada benda yang kita buang lah, semua diguna pakai dan ada hasilnya. So ingat dua kaedah, bila dia kata terangkan dua kaedah, maksudnya you state kaedah yang awak cadangkan dan awak kena explain kenapa kaedah tu ataupun bagaimana kaedah tu dijalankan. Okay, ingat bila dia kata terang, maksudnya kena explain. Takut awak termiss perkataan tu, nampak dua kaedah je tulis dua. Awak ingat ke satu jawapan tu dua markah? No. Okey, itulah macam cikgu cakap kan, kalau jawapan tu untuk awak sendiri clear kan, awak tulislah kat sini, buat satu cadangan kaedah, satu lagi penerangan. So awak pun tak melalut mengapu-apu kan, tak ada point. Kalau jadi okey, cadangan pertama macam mana kaedah tu dijalankan. So nampak kat sini saya okey, dia ada budak ni bagi satu point dia. Okey, oh cara dia macam ni. Okey, bagus. Satu. So dua. Sebab dalam skema penandaan dia akan tulis, kalau awak bagi 6 contoh kan, dia akan cakap, okey contoh awak ke 6 ni betul, dapat 6 markah. Tapi dalam skema dia kata max 4 marks. So dapatlah maksimum 4 marks tu. So nak katanya, tak ada masalah kalau awak ada banyak idea untuk dicurahkan untuk jawab soalan bahagian penyelesaian masalah ni. Okey. Sebab itulah dunia ni kan ada pelbagai pendekatan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Sebab memang banyak pun. Okey? Cuma yang terbaik dalam situasi tu yang mana? Tapi untuk soalan ni dia tak minta. Dia hanya minta kaedah dan juga penerangan dia. Okey, jelas Ada soalan tak? So dekat sini awak dah dapat maksimum 6 markah. Okey. So kalau nanti ada yang tanya, cikgu, dekat bahagian soalan 12 ni, soalan 12 ke soalan 13 ke dia 12 markah total. Okey, aminullah. Okey, untuk soalan kaedah, kaedah ni kan, sebaiknya kan awak buat kaedah, kalau dia nak lebih daripada satu lah, especially dia nak 3 kan, ataupun nak 2. So buat jadual is always the best for me. Sebab dia clear cut. Kita nampak awak pun terfokus, penanda pun senanglah untuk menanda. Okey, tak pernah lagi lah saya untuk sains lah, kata sains ke fizik ke, tak pernah lah penanda kan ataupun tu minta tolong buat karangan, tak ada. Cukuplah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, yang memerlukan awak buat karangan, esei lah maksudnya kan. Okey, so untuk sains selagi boleh dimudahkan dalam bentuk jadual, buatlah. Kalau bagi 2 cadangan kaedah dengan huraian, lepas tu bagi satu cadangan tanpa huraian, boleh ke? Hawa, jawapannya boleh, tetapi awak kuranglah 1 markah. Sebab dia mesti kaedah dan penerangan. So kalau awak bagi kaedah, tak ada penerangan, hilanglah markah dekat penerangan situ. Okey? Right. Okey. Right So ini total 6 markah. Okey, berbalik kepada persoalan yang saya utarakan tadi, markah dia total soalan 12 dan soalan 13 adalah 12 markah. Saya hanya menerangkan 6 markah untuk format yang ni. Mana lagi 6 markah? 6 markah yang lain, dia mungkin akan tanya soalan yang bukan penyelesaian masalah lah. Contohnya tadi saya katakan mengingat.
So mungkinlah dia suruh awak beri definisi apa-apa sekian-sekian. Lepas tu apakah perbezaan antara kelapa sawit, minyak kelapa sawit daripada dia punya sabut dan juga minyak kelapa sawit daripada dia punya isi rom. Tu mungkin perbezaan tu memahami kan. So 6 markah lagi. Yang saya nak fokuskan pertanyaan adalah bagaimana nak menjawab soalan yang 6 markah lah, selalunya 6 markah ni. Okey, sebab dia tak susah, tapi kalau awak tak jawab mengikut apa yang diperlukan, tak dapatlah nak diberikan markah. Okey, so kita settle part yang pertama, menyelesaikan masalah, kaedah yang pertama. Okey. Ini adalah juga soalan penyelesaian masalah, tetapi bagi huraian je, tak bagi cadangan. So dia akan tengok huraian tu mesti adalah kepada cadangan yang mana. Dia tak boleh macam tiba-tiba huraian tapi tak ada cadangan dia. So dia tak. Kalau dia bagi cadangan, tak ada huraian, kita boleh tahu nak bagi markah lagi, tapi tiba-tiba huraian tanpa cadangan tu macam dia nak menjawab kepada cadangan yang mana. Jadi dia kurang. Dia kurang apa ya kita kata, kurang ciri lah untuk bagikan. Jadi tak dapat. So kalau bagi cadangan tak dapat nak menghuraikan, mungkin dah boleh diberi markah. Tetapi kalau huraian, tapi huraian kepada apa? So macam tergantung kat situ. Jadi most probably tidak dapatlah diberikan markah. Kecuali huraian awak tu melengkapi untuk cadangan yang kan dia nak 2 kan, awak bagi 1. Lepas tu huraian 2. So kalau dia sesuai mungkin boleh diambil kira. Tapi kalau huraian tu adalah pada cadangan yang lain, jadi tak boleh lah. Ya? Alright. Okay, so kita tengok pula format yang seterusnya, kaedah yang kedua lah. Soalan ni menyelesaikan masalah. Okay, ni saya bagi contoh soalan yang lain. So dia kata, berikut adalah maklumat masalah kesihatan Encik Azman yang berumur 50 tahun. Okay, diabetes, tekanan darah tinggi, 160/100, kan? Sepatutnya 120/80 kan? Okay, mempunyai indeks jisim badan 30. So kita tahu kan, ni semua dia tak beri, dia bagi fakta, tapi awak kena fit in dekat konsep ataupun fakta yang sebetulnya. Okey, kalau 30 ni dia dalam kategori apa? Berat badan berlebihan kan? So berapa ideal BMI-nya? So awak kena, dia ada konsep kat situ yang awak kena jawab supaya dia relevan. Tu yang saya cakap tadi. Awak nak goreng-goreng, mesti rational dan relevan. Goreng-goreng salah pula dah. Tak dapatlah markah. Okey. Jadi dia kata terangkan bagaimana Encik Azman boleh mengatasi masalah kesihatan dia. So ada 3 penyakit lah, diabetes, berat badan berlebihan, tekanan darah tinggi kan. Okey. So kalau sini saya lupa nak tu kan. So kalau kita tengok konstruk ni maksudnya kemahiran apa yang nak diuji. Okey. So kat sini dia nak uji calon-calon tentang kemahiran memahami. Kan? Awak dah ada fakta tu, awak kena analyse sikit lah sebab nak kena tahu dia ni apa masalah dia. Okey, lepas tu dia kata nyatakan satu sebab mengapa masalah ini berlaku. So pun kena sepatutnya analyse lah kan. Memahami, kat sini dia memahami, 2 ni menilai. Menilai, okey ni tak adalah aplikasi sebab dia kena menilai kan. Okey, nyatakan 3 kaedah, dia dah sebut dah 3 kaedah, dia kata nyatakan. Nyatakan tu maksudnya state. Kalau soalan tadi dia kata explain, terangkan 2 kaedah. Jadi sebab tu kaedah awak dan juga penerangan awak. Tapi kat sini dia kata nyatakan. So you nyatakan saja. Tak perlu explanation. Nampak tak perbezaan dia? Kalau awak tak faham, awak buat sebaliknya, terbalik 2 benda ni, dah susah nak dapat markah. Okey. So daripada 3 kaedah yang awak dapat senaraikan, dia nak awak satu pilih yang terbaik dan jelaskan. So kat sini awak pilih daripada 3 yang awak dah senaraikan tu, tapi kena tambah lagi dengan penerangan. Kenapa awak pilih yang itu dan bukan yang ini. Contoh kan. Okay, so kita tengok kat sini. Kat sini ada, pun ada 6 markah. Okay, right, kita tengok. Okay, soalan yang pertama tadi, bahagian pertama kenal pasti masalah. So dia ada masalah dia ada 3 lah. So awak boleh senaraikan. Okay, Encik Azman mempunyai masalah kesihatan. Iaitu apa dia? Awak nak terus spesifik pun boleh. Dia obes, ataupun dia ada diabetes, ataupun dia ada hypertension ataupun hipertensi. Bagus, Chong. Okey, so boleh senaraikan semua masalah yang dia ada.
Kan? Penyakit diabetes, tekanan darah tinggi dan obesiti. Bagus. Okey. Okey, awak boleh cuba kot sebelum saya berikan jawapan dia, awak boleh cuba. Okey, lepas tu apa dia tanya soalan tu? Nyatakan satu sebab mengapa masalah ini berlaku. Okey, kita dah cakap tadi dia ada masalah obesiti, diabetes dengan hypertension ataupun hipertensi, tekanan darah tinggi. So apa punca kepada masalah kesihatan dia ni? Okey, boleh try tulis dekat dalam chat box. Ni boleh goreng kan, sebab ni semua penyakit well known punya penyakit, tapi jangan salah pula kan. Right, ada nak cuba? Punca kepada masalah pemakanan tidak seimbang. Bagus. Tidak mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, bagus. Gaya hidup sihat kan. Macam mana? Detailkan sikit gaya hidup sihat tu, apa yang tak bagus, apa yang dia tidak amalkan tu. Untuk lebih spesifik kan. Okey. Lagi ada cadangan tidak bersenam, okey? Ada kan? Gaya pengambilan makanan yang tidak dijaga. Okey, gaya pengambilan makanan yang tidak dijaga tu maksudnya tak seimbang lah kan? Okey, boleh? Okey. Suka makan makanan yang manis dan masin. Okey. Okey. Terima kasih pada semua yang merespon. Saya akan feedbackkan jawapan awak So kalau awak respon, jadi saya bolehlah feedback. Okey. So kalau Aminullah ni cakap gaya pemakanan yang tidak dijaga, mungkin awak tulis gizi pemakanan yang tidak dijaga dengan seimbang. Okey, ayatnya seimbang tu penting. Okey, Chong cakap pengambilan makanan yang tidak seimbang. Okey, bagus. Yaya cakap suka makan makanan yang masin dan manis. Okey ya. Untuk makanan masin dan manis, okey, awak kena tambah terlalu manis dan ataupun terlampau manis. Okey. Sebab dia macam manis tu boleh, okey, tapi kalau terlampau tu yang tak seimbang, tak sihat tu. Okey, Michelle, pengambilan makanan mana? Okey, kandungan gula yang tinggi. Bagus. Kita tahu dia kalau terlalu tinggi ni dah tak bagus lah. Dia dah tak seimbang. Selalunya yang tak seimbang ni yang akan membawa kepada penyakit lah kan. Boleh ambil. Sebab itulah Tuhan bagi kan. Ada rasa manis, ada rasa masam, ada rasa masin. Tu untuk semua kita rasa makan lah kan. Tapi yang tak bagusnya bila kita makan tu berlebihan, terlampau. Okey. Okey, Kaicho, pengambilan makanan yang tidak sihat. Okey, pengambilan makanan yang tidak sihat. Okey. Okey, pengambilan makanan yang tidak sihat. Okey, tidak seimbang, tidak sihat. Okey. Risiko obesiti meningkat, boleh ke? Risiko obesiti meningkat ni Hawa jawab untuk kenal pasti ke punca? Ni macam kalau untuk kenal pasti masalah, risiko obesiti betul. Risiko obesiti meningkat. Kalau obesiti ni dia lebih kepada masalah dia lah. Okey, kalau punca dia tak sesuai. Okey, kita tengok punca ni. Skema jawapan bagi apa? Boleh kita tengok ni adalah dalam skema yang diterima. Okey, diet yang tinggi lemak. Okey, so nampak tak? Pengambilan makanan, kalau diet tu kalau kata pengambilan makanan samalah maksud dia. Okey, so saya cakap tadi kan, pengambilan makanan dia ada sebut kat situ tinggi. Maksudnya lebih daripada normal. Okey. So lemak yang tinggi, kandungan gula tinggi tadi kan Misha tulis tadi, kandungan gula yang tinggi. Okey, kandungan garam yang tinggi. Okey, kurang bersenam tadi ada jawab kan? Tidak bersenam, kurang bersenam. Kurang bersenam pun dah jadi salah satu punca, apatah lagi tidak bersenam. Kan? Okey, satu lagi yang mungkin ni saya nak tambahkan pengayaan jawapan awak lah Ada setengah orang dia memang ada keturunan lah, diwarisi, genetically, yes. So untuk jawapan Hawa, untuk punca tu tak kurang sesuai lah Hawa. Okey, genetik, yes. Ada setengah kan, memang ada antara kawan-kawan saya yang dia dah jaga dah, tapi dia still lagi berat badan berlebihan. Jadi kita kena take into consideration lah genetik ni. Sekejap Sorry. Okey. So semua maksud saya adalah awak kena spesifik dalam jawapan tu lah. Okey.
gaya hidup kurang tadi kan kata gaya hidup yang tidak sihat kan. Highlight kan gaya hidup tu macam mana? Gaya hidup tu dari segi dia pengambilan makanan ke? Gaya hidup tu in terms of dia bersenam ke? So kena spesifik. Sebab jawapan ni dia nak kepada masalah yang diberikan tu. Okey? Berat badan berkurang boleh? Boleh. Yes, dia opposite. It can goes both ways. Ada setengah tu makanlah. Kita tengok dia makan ni banyak daripada aku kan. Tapi dia tu melidi je. Itu kalau itulah kisahnya, itu adalah most probably disebabkan oleh genetik lah. Okay. Right, so awak bolehlah catat ni sebagai pengayaan lah jawapan awak tu supaya banyak cadangan jawapan tu kan. Dah tinggi, dah kurus tinggi pun tu kan macam isteri Popeye. Isteri Popeye tu kan kurus tinggi kan. Apa nama dia? Olive. Tiba-tiba teringatkan isteri Popeye. Okey, habis. Okey. So macam saya sebut tadi, punca ni boleh banyak lah. As long as dia betul kan. Kalau dah bagi 5, dia nak 1 je. So confirm lah dah dapat jawapan dia. Markah dia, sorry. Okey, seterusnya. Okey, saya nak dengar sikit jawapan awak punya kaedah ni. Dia kata nyatakan 3 kaedah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey. So kiranya opposite lah kepada apa punca dia tadi. Kan? Okey, boleh senaraikan kaedah penyelesaian masalah kepada Encik Azman ni. Silakan. Okey, bersenam lebih kerap. Okey, lagi. Okey, untuk sihat saya. Okey, lagi yang lain, apakah cadangan awak untuk bantu Encik Azman? Okey. Pengurangan makanan bergula tinggi. Okey, bagus. Lagi? Mengambil makanan yang berkhasiat seperti buah-buahan. Bagus. Okey, gula daripada buah tu dah cukup kan? Okey, lagi? So, awak kena ingat fokus kita adalah untuk bantu penyakit dia ni. Nak kurangkan diabetes, which is gula. High blood pressure, masin, kolesterol. Okey, bagus Alimi. Menggunakan kaedah suku-suku separuh. Very precise. And also dia ada istilah yang cantik dekat situ. Sentiasa menjaga pemakanannya. Michelle, your answer is correct, but please be specific lah. Okay, suku separuh macam mana? Oh, Hawa tak tahu. Okay, Alimi ada nak try explain apa maksud suku-suku separuh yang awak suggestkan? Alimi boleh tulis. Hawa, sebab Hawa tanya apa dia suku-suku separuh. Okey, Salina. Menyarankan pesakit obesiti untuk mengurangkan jumlah kalori makanan harian dan melebihkan makanan sayur, buah-buahan dan biji penuh. Okey, bagus Salina. Cadangan yang baik. Okey, kaedah dia. So, untuk soalan macam ni, dia nak 3 kaedah So, 3 kaedah tu mesti ada 3 poin. 1, 2, 3. Jelas. Dia nak awak nyatakan saja. Tak payah nak explain. Okey. Alimi ada nak try explain Alimi? Periksa kesihatan 2 kali setahun, betul ke cikgu? Boleh. Penyelesaian dia, salah satu penyelesaian. Boleh. Okey, so saya jawab soalan Hawa. Hawa tanya cikgu apa itu suku-suku separuh. Suku-suku separuh ni adalah pinggan sihat Malaysia lah. Okey, yang apa kita panggil dianjurkan, senang, betul. Okey. Dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, ni bukan kita buat-buat je. Okey, tak tahu nak cakap pula dah Alimi. Okey. Dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, okey, suku-suku separuh. Macam mana kalau kita belajar matematik kan? Bulat. Ni kan suku, ni separuh. 1/4 suku, 1/4 separuh, half. Okey. So saya suka sangatlah bila ada student boleh sebut keluarkan cadangan yang macam ini sebab dia sangat-sangat praktikal. Kita baca kacung bagi jawapan kejap. Mengurangkan pemakanan makanan yang tidak sihat manakala menambahkan makanan yang sihat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey. Right. Okey. Bagus. So 1/4 ni, okey, apa dia? Ni karbohidrat. Ini adalah protein. Karbohidrat ni apa? Boleh jadi awak nak makan hari tu rasa macam nak makan bihun. Makanlah bihun. Hari tu rasa nak makan roti lah. Tapi 1/4 saja daripada pinggan awak tu. Kalau kita rakyat Malaysia ni, biasalah kan makanan ruji kita nasi. Tapi selalunya terbalik. Nasi kita separuh, lauk kita suku. Itu yang sebenarnya punca. Kan? Jadi
Yang sihatnya adalah suku adalah karbohidrat, nasi, suku protein, ikutlah nak makan daging ke, nak makan ikan ke, nak makan ayam ke, ikut tak apa, tak kisah. Dan lagi separuh tu adalah awak punya sayur-sayuran dan buah-buahan. Vitamins kat situlah. Setengah lemak. Okay. Tak, lemak tu ada dalam kita setengah tu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan Hawa. Lemak tak boleh makan banyak. Okey? Lemak tu mungkin ada dekat dalam selitan sayur ikan-ikan kita masak tu, gorengan dia. Gorengan kan, masak lemak, masak santan semua tu. Lemak tak boleh banyak. Sebab dalam gizi-gizi pemakanan seimbang dia dekat atas sekali. Yang paling banyak kat bawah ni, which is bijirin, sayur-sayuran dan sebagainya. Yang dekat atas ni paling sikit kita ambil, which is lemak dan sebagainya. Okey? Okey. Chong punya jawapan, kerap memeriksa kadar tekanan supaya boleh mengawal cara diet untuk menekan kadar tekanan darah. Boleh juga kan, maksudnya kita buat check up. Dulu sebenarnya kan sangat dianjurkan untuk buat at least annual check up lah kan, supaya kita tahu kita punya paras kesihatan kita kan. Especially kalau kita tak menjalankan gaya hidup sihat. Okay. So bila dah cakap gaya hidup sihat ni, saya nak elaborate sikit lah. Kalau untuk seseorang, awak tadi ada jawapan yang tulis gaya hidup sihat. Saya dah cakap tadi, siapa cakap gaya hidup sihat, tolong be spesifik. Okay, apa maksud gaya hidup sihat ni sebenarnya? Gaya ni ada pelbagai gaya lah kan. Gaya hidup sihat. Okay. Kat mana kita nak tackle gaya hidup sihat ni ada 3. Saya padahal Okay, awak jelas suku-suku separuh. Ni nama dia Pinggan Sihat Malaysia. Kenapa dia tak boleh hilang? Okay. So saya padam sekejap kat sini. Okay, sekejap. Terkeluar pula. Okay. Saya spin dulu. Okay, untuk kita sihat, ni secara general lah, maksudnya kalau kita berusaha, macam saya tadi kita usaha, insyaAllah kita sihat lah. Kan? Tapi itulah, janganlah awak cakap, cikgu saya ni pun tak sakit. Bila dah sakit tu maksudnya Allah nak bagi ujian lah, Tuhan nak uji kita. Tapi kita berusaha lah. Kan? So, pengamalan gaya hidup sihat ni terbahagi kepada 3 lah saya cakap tadi. 1, first of all, apa yang awak makan itulah diri awak. Awak makan makanan sihat, awak akan sihat. Awak makan makanan yang tak sihat, awak akan tak sihat. Itu 1, jaga pemakanan. So gaya hidup sihat, tadi ada yang tulis gaya hidup sihat kan? Gaya hidup sihat. So gaya hidup sihat ni specifically kita tengok dari segi pemakanan. Cikgu boleh ke tulis suku-suku separuh ke kena tunggu? Awak cakap suku-suku separuh pun dah betul. Sebab dia macam ni, Pinggan Sihat Malaysia. Konsep dia adalah suku separuh. So awak explain lah suku-suku separuh tu apa, kalau awak rasa nak bagi jawapan awak tu memberangsangkan, convincing kan. Okay, gaya hidup sihat ni awak cakap dari segi pemakanan. Okay, pemakanan, okay, makan kena cukup. Janganlah awak kata saya tak nak kan, saya tak nak ambil lemak langsung. No, you have to ambil lemak tu, tetapi dalam kuantiti yang betul. Lemak paling tinggi dalam kita punya piramid. So ambil sikit. Sayur, buah paling banyak di dekat bawah ni. Bijirin. So paling banyak, maksudnya kuantiti paling banyak yang perlu diambil. So ambil banyak kan. Jadi bila awak jaga pemakanan, especially lepas tu awak elaborate lah cakap pinggan sihat kan, suku-suku separuh, tu gaya cara secara jelasnya itulah cara macam mana awak jaga pemakanan awak. Okey. Yang kedua adalah regularly exercise. Exercise regularly. Okey, senaman secara berkala. Bukan bila rajin kita senaman, bila kita malas tak senaman. No. Kalau ikutkan konsep senaman ni, 3 kali seminggu, 1 sesi 20 minit. Minimum. Okay. So kalau saya petang-petang tu, lari nak dapatkan 20 minit, 30 minit tu kan. Memang kalau kita jogging, jalan-jalan biasa, kalau 20 minit tu, santai-santai 2 kilometer lah sebenarnya berjalan. Kalau lari, banyak lagi lah kilometernya. Tapi nak cakap, kita kena on top of makan yang dijaga, kita kena exercise. Itu gaya hidup yang sihat yang kedua. Okay? Bukan pilihan sebenarnya. Macam mana Hawa nak tulis jawapan guna BMI tu?
Okay. Hawa boleh elaborate sikit. Yang kedua adalah exercise. Yang ketiga mungkin cara dia adalah dengan membuat regular check up lah. Kita ukur kita punya BMI, tengok apa macam yang awak cakap tadi tu. Okay. So bila awak cakap gaya hidup tu mesti elaborate lah. Gaya hidup tu terlalu general. BMI tidak seimbang. BMI tak ada seimbang tak seimbang. Dia adalah, perkataan dia adalah BMI yang ideal ataupun BMI yang unggul. Dia ada range BMI yang unggul kan, sampai 24.9. Masuk 25 je dah tak unggul. Maksudnya awak dah berlebih daripada tak balance kan ketinggian awak dengan berat awak. Okay. Alright, kenapa tak hilang dah lah ni kejap. Okay. Alright. So, kita tengok tadi jawapan awak dah bagi. Tengok. Ni adalah skema jawapan. Kita tengok jawapan kita ada tak dalam ni. Okay. Right. Lakukan ujian rutin kesihatan ke atas kepekatan kolesterol. Okay, tadi Chong ada cakap kan. Salah satulah So, ujian kenalah kan. Kalau macam manalah kita nak tahu kita ni sihat ke tidak kalau kita tak buat ujian. Macam samalah juga. Macam manalah cikgu nak tahu awak ni faham ke tidak kalau tak buat ujian. Macam tu. Samalah kan. Tiba-tiba kan. Okay, so satu ujian. Weekly check up lah kan. Yang kedua mengamalkan gizi seimbang. Tengok spesifik gizi seimbang. When you see gizi seimbang kita tahu kita terus refer kepada piramid makanan. Piramid makanan dia ada stage dia kan, ada level dia. So level yang paling tinggi ni ambil paling sikit. Level paling bawah ni paling banyak. Tu dah clear. Maksudnya gizi seimbang. Okey, piramid makanan tu. Tadi ada yang cakap kan, mengurangkan pengambilan makanan berlemak, terlalu manis kan. Okey. So ni adalah suggestion kita kepada dia untuk selesaikan masalah kesihatan yang dia ada tu. Tadi mengurangkan pengambilan makanan yang tinggi kandungan garam. Kan? Mengurangkan pengambilan tinggi gula. Mengamalkan senaman secara konsisten. Saya cakap konsisten. Bukannya ikut mood ataupun rajin. Saya nak sebenarnya membuat awareness lah. Kesedaran. Especially kan. Untuk kita tambahkan satu lagi nilai pada gaya hidup kita tu adalah dengan senaman. Lelaki mungkinlah dia suka bersenaman main bola kan petang-petang. Perempuan ni petang-petang dia tak tahu dia buat apa. Kan? So kita kena make it as a habit. Lifestyle. Lifestyle tu gaya hidup kan. So mengamalkan senaman secara konsisten sekurang-kurangnya 20 minit setiap hari seperti berjalan, berbasikal dan berjoging. Saya dulu pun saya fikir saya throwback kan macam tu. Dulu aku buat ke tak kan? Tak ingat lah. Tapi bila dah tua ni, lagilah kita kena jaga kesihatan kan. Sebab metabolism dah rendah, banyaklah benda kan. Jadi macam saya cakap lah, kalau buat 20 minit tu, kalau berjalan santai-santai dapat 2 km berjalan. Cikgu, kenapa otot lelaki lagi nampak daripada perempuan? Macam perempuan punya otot tak berapa nampak? Okey. Ni adalah soalan curiosity daripada Hawa. Otot ni, semua orang ada otot. Anak saya marah betul kalau dia cakap pasal otot ni. Okay. In English, we call it as muscle kan, otot ni. Otot ni semua orang ada. Tetapi sejauh mana kuat atau tidaknya otot tu bergantung kepada sejauh mana kita menggunakan dia. Jadi macam otot, kalau perempuan ni kan saya cakap nak keluar pergi exercise pun susah sangat nak nampak. Kan? Kalau kat rumah saya tu ada private school lah, budak sekolah menengah ada asrama sekali. Kalau petang-petang tu dekat taman rumah saya tu penuh budak-budak lelaki main bola. Lepas tu saya pun saya cakap saya jogging, saya jumpa satu budak perempuan ni. Saya tak perasan lah dia orang ni baru masukkan PKP sebelum ni tak ada kan. Saya tengok muka dia ni, macam tak kenal je. Sebab saya kenal lah budak-budak ni sebab petang-petang selalu saya keluar kan. Lepas tu alhamdulillah bagus budak tu. Saya ingat saya nak approach dia. Tapi bila saya makin dekat dengan dia, saya jogging, saya makin dekat dengan dia pandang belakang. Dia pandang belakang, Assalamualaikum. Masya Allah, saya kata Masya Allah kan. Saya baru nak tegur dia tegur saya dulu. Bagi salam lagi dekat tengah jalan tu. Saya, salam. Maksudnya, Cik tak pernah nampak lah. Mana ni kan? Duduk mana? Ingat ke jiran baru ke apa kan? Dia, oh tak, dia sekolah dekat sini, sekolah asrama, private lah school kan. Oh, seorang je lah saya cakap. Seorang je. Mana lagi kawan-kawan? Siapa boleh teka? Kawan-kawan dia mana? Saya boleh teka. Mana pergi kawan-kawan dia yang lain, yang perempuan lah. Tengok. Itu jawapan dia. Kan? Tidur.
tidur, petang-petang tidur. Tidur, Chong jawapan tepat sekali. Laju pula tu Chong jawab, tidur. Dia dah makan kawan dia. Okay, so tidur, malas. Kan? Itulah jawapan juga kepada mana pergi muscle perempuan ni kan. So muscle perempuan tu tidur, tak dikerjakan, tidak di tu. Itulah jogging dalam mimpi. Tolong mak dia masak. Masa-masa dia tolong mak dia masak kan. Jadi begitulah kan. Maksudnya jawapan kepada soalan Hawa tu mana pergi, kenapa masa perempuan tak nampak ada lelaki? Sebab perempuan yang awak jumpa yang tak ada nampak otot dia tu adalah sebab dia tidak bekerja. Otot tu tak bekerja. Awak boleh je kalau nak tengok otot perempuan, pergi yang dekat gym tu, yang angkat berat tu, nampaklah otot dia. Lelaki tu dia orang aktif kan. Jadi sebab itulah lebih nampak lah kan. Okey, perempuan satu saya tak sebut, awak yang jawapan, bagi jawapan pada saya dan jawapan tu adalah tepat lah. Okey. Alright, so please yang ada di sini kan, petang ni kita tolonglah kan, jadikan salah satu gaya hidup yang sihat tu dengan keluarkan peluh lah kan, exercise. Tak banyak pun 20 minit. Awak tengok Korea 20 minit tak cukup kan, mesti nak 2 jam. Exercise petang-petang tu 20 minit. Ada kawan saya kan, nak juga kan cara hidup sihat ni, nak juga kan. Jadi dia exercise sambil tengok Korea. Jadi dia dapatlah dua-dua. Exercise pun dapat, nak tengok Korea dia pun dapat. Kena kejar anjing ni exercise juga ke? Kena kejar dengan anjing exercise juga ke? So kalau awak kena kejar selama 20 minit, dah kira exercise. Kalau awak kena kejar seminit je lepas tu tak ada dah, tu tak exercise. Kadang-kadang kan, kita selalu bagi, saya dah jadi part exercise lah pula kan. Kadang-kadang kita selalu bagi alasan, saya dah tolong mak saya mop rumah, tu dah kira exercise. Awak tengok mop awak tu sampai tak 20 minit? Kalau mop 20 minit, bolehlah kesian-kesiannya, kiralah exercise. Kalau tidak, tak kira exercise. Kalau kena gigit masuk hospital. Janganlah, saya takut sangat kucing, anjing ni. Sebab itulah kan. So kena hati-hati jugalah, jagalah keselamatan kan. Okey, dah jadi part lain tak. Okey. Jadi point saya sekarang adalah awak boleh senaraikan. Dia kata nyatakan. Jadi just point out apa saja point yang awak rasa itu adalah kaedah dia yang membantu dia menyelesaikan masalah dia tadi. Janganlah bagi kaedah yang tak menjawab soalan tu. Okey. Dan untuk soalan ini tak perlu penerangan. Sebab akan buang masa awak, dia tak nak pun. Okey. So habis 3. So dekat sini 6. So sebab masa tu mencurah-curahkan idea. So tuliskan, tak ada masalah. Okey, seterusnya. Dekat sini dia kata terangkan kaedah terbaik. Pilih satu dan terangkan kan. Soalan dia kata macam mana? Soalan. Pilih kaedah terbaik dan jelaskan pilihan anda. So mesti ada penerangan lah. Okey, jadi awak nak yang mana? Ikutlah. Kan? Kalau paling senang, ambillah, amalkan pemakanan yang seimbang, gizi yang seimbang. So macam mana? Ini yang awak explain tadi. Okay. Makan semua kelas makanan, guna pinggan suku-suku separuh. Semua tu adalah penerangan kepada gizi seimbang awak. Kalau awak kata awak pilih kaedah yang terbaik adalah exercise secara konsisten. So terangkanlah exercise 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, satu sesi 20 minit sekurang-kurangnya. Macam tu. Okay, so yang ini kalau perasan markah dia satu saja. Jadi bila awak completekan pilihan awak, sebab pilihan tadi dah ada dalam cadangan awak tu, sebab tu tak ada markah untuk pilihan ni. So bila awak pilih dan awak explain, baru satu markah. Okay? Alright? So nanti akan ada yang tanya, cikgu kalau pilih tak explain, sorry lah tak ada markah. Okay? Alright, habis. Buku apa dah kita ni? 3 suku lah. Okay. Alright, so saya sambung So ni baru format yang pertama. Okay, so format pertama ni pun ada 2 cara. So tolong baca betul-betul soalan. Dia nak suruh awak terangkan ke, dia nak suruh awak nyatakan. Kalau nyatakan, state saja. Terangkan, kena beri penjelasan. Okay, right. Okay, kita move on kepada format yang kedua. Memberi alasan untuk menyokong pendapat awak. Okay, so awak bagi pendapat, lepas tu tak ada alasan yang kukuh. Okay, so selalunya dia akan tanya awak setuju ke tidak setuju. So maksudnya dia nak tanya pendapat awak lah. Selalunya soalan ni dia terima apa sajalah. Kalau awak nak setuju pun boleh, awak tak nak setuju pun tak apa. Tapi mesti ada standby kan ataupun kukuhkan awak punya pendapat dengan alasan lah.
Okey, so kita tengok soalan Okey, ni soalan dia contoh ni dalam format yang diberikan. Okey. Diagram Rajah 10.2 menunjukkan berapa contoh makanan. Okey, banyak pula contoh makanan sebab dia isu isu semasa yang relate dengan kita. Okey, dia kata menunjukkan contoh makanan yang diambil oleh seseorang yang mengalami penyakit jantung. Dia makan kek, dia makan burger daging, makan aiskrim. Okey, dia kata, pada pendapat anda, adakah makanan tersebut sesuai diambil? Okey, satu. Soalan pertama dia tanya pendapat anda sesuai ke tidak? Dan kemudian diambil setiap hari Kalau kadang-kadang tak apa, tak ada masalah kan. Kesian pula tak makan langsung kek dia. Tengok je orang makan. Tak boleh. Yang tak boleh tu adalah setiap hari. Lepas tu dia kata wajarkan jawapan anda. Wajar ni maksudnya penerangan lah. Bahasa Inggeris dia justify. Okay, right. So dekat sini nampaklah kat sini struktur dia macam mana. Satu awak setuju tak setuju, satu markah. Lagi 3 balance tu awak perkukuhkan awak punya jawapan tu dengan hujah awak lah. Tidak kerana boleh meningkatkan lagi kemudaratan kesihatan. Okey Yaya, memudaratkan kesihatan, meningkatkan kemudaratan kesihatan tu terlalu general. So awak detailkan sikit. Okey, tidak tu Yaya dah dapat 1 markah ya. Okey, yang lain nak try jawab boleh silakan. Saya ambil beberapa yang awal lah kot sebabnya dah 3 suku kan. Okay, ada tak nak jawab? Okey, kita tengok. Saya proceed lah Okey, so macam saya cakap, awak boleh bagi pendapat awak. Kan? Dia tak akan ada salah dan takkan ada salah. Sebab dia tanya pendapat kan. Ikut awak lah nak pendapat apa pun. Tetapi mesti ada hujah untuk dapatkan lagi 3 markah. So agree ataupun setuju 1 markah. Ni untuk orang yang kata sesuai nak ambil tiap-tiap hari. So dia open ended tau. So kenapa orang kata dia sesuai? Sebab makanan tu sedap. Siapa tak nak makan kek? Kek red velvet, kek Oreo cheese. Kan? Oh sedapnya. Cannot resist lah orang kata kan. Okay. Kalau agree dan disagree. Boleh. Boleh. Okay, Hawa tanya, boleh tak dia nak tulis agree dan disagree? Like I said earlier, yes you can. But you kena buat satu-satu lah. Kalau agree, senaraikan jawapan ataupun explanation kenapa awak agree. Lepas tu baru buat disagree. Disagree tu kenapa. Jangan awak mix up everything kan. Jadi salah lah, susah lah kan. So buat satu-satu. Okay, so agree, sedap. Oh sedap. Lepas tu membekalkan kalori tenaga yang tinggi. Untuk orang yang bekerja keras lah, contoh buruh binaan. Dia guna tenaga yang banyak kot untuk bekerja setiap hari. Sebab itulah dia boleh makan. Sebab kalori yang dia ambil yang tinggi tu dia dah cernakan sebagai tenaga untuk dia angkat berat semua-semua. Ni awak nak masuk Zoom pun susah. Kan? Nak pegang pen pun susah. So makan tiap hari tu, makan kek tiap hari. Tapi tenaga yang dihasilkan daripada makanan tu disalurkan ke mana? Kan? Duduk pun rumah aja tak keluar-keluar kan? Exercise pun tidak. Habis mana? Pergi makanan, kalori makanan yang diambil yang tinggi, terlalu tinggi tadi tu tak digunakan. Jadilah lemak, jadilah kolesterol. Tu yang dia jadi penyakit tu. Tapi kalau diambil oleh orang yang memerlukan kalori yang tinggi setiap hari sebab dia gunakan tenaga yang banyak, dan boleh. Okey? Dan membekalkan protein untuk pertumbuhan sel, especially untuk atlet kan dia angkat berat. Sel-sel dia banyak digunakan tau masa lah. Kita cakap ni related je kan dengan soalan yang ditanya. So masa tu dah digunakan dengan sangat banyak. Contohnya atlet lah selalunya. Kan? So dia perlukanlah protein yang tinggi tu, makan daging merah tu banyak protein kan, kolesterol tinggi tu supaya dia dapat sel dia dapat recovery dengan lebih baik. Kan? Sebab tu kalau atlet dia ada masa dia main betul-betul sports tu, dia ada recovery period dia supaya sel tu dapat diperbaiki dan di renew lah, ditumbuhkan sel baru dengan baik. So ini adalah setuju bila orang tu sangat memerlukan lah. Kan? So 3 poin ni dah backup jawapan dia kenapa dia setuju makan benda tu tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Okay? Tapi untuk kita yang marhai ni, kan, kita yang itulah saya kata nak keluar petang pun malas kan. Ini adalah untuk
orang yang disagree ataupun tidak setujulah diambil setiap hari. Kalau kita ni marhain macam kita ni tak payahlah hari-hari kan. Okey, kenapa? Ni saya rasa awak semua dah pandai lah. Okey, ada high kolesterol, high sugar, high saturated fat, kan? Lemak tepu. Lemak tepu ni susah kan? Daripada daging merah tadi tu. Okey, lepas tu daripada pengumpulan kolesterol yang tinggi ni akan menyebabkan penyakit-penyakit arteriosklerosis, lepas tu boleh stroke, okey, diabetes, obesity, heart attack. Okey, so yang ni saya rasa awak dah mahir lah kan. Yang saya nak bawa kepada point of view yang sebenarnya boleh juga diterima kalau awak setuju. Alright. Okey, habis So itu, ni 4 markah lah untuk soalan ni kalau macam ni. Okey. So seterusnya kita tengok, okey, format yang ketiga adalah memberi cadangan, kaedah serta wajaran. Wajaran ni maksudnya penerangan kepada apa yang awak dah cadangkan lah. Okey. So macam saya sebut tadi, saya sangat menggalakkan. Saya tak adalah mewajibkan, tapi bila saya cakap menggalakkan tu, dia hampirlah kepada wajib tu ataupun obligation kan. Sebab dia memudahkan awak dan juga penanda. So dua-dua menang, win-win situation. So kaedah, tulislah kaedah awak. Lepas tu berilah penerangan kepada kaedah tersebut. Okey, ni saya bagi contoh radioaktif. Okey, 6 markah kat sini. Dia kata, bahan radioaktif perlu dikendalikan dengan kaedah yang betul. Apakah cadangan anda untuk mengendalikan bahan radioaktif dengan cara yang betul? Dan wajarkan jawapan anda. Jangan lupa kan, dia kata wajarkan. So dia ada dua benda. Dia nak awak cadang, dia nak awak wajar. So ada dua ni, dia nak dibagi 6 markah. So 6 markah ni bagi 2, so dapat dah 3. So dia nak 3 cadangan. Okay, minimum. Okay, minimum 3 cadangan. Awak nak bagi more than welcome. Kalau dia tak minta wajarkan. So kalau dia tak minta wajarkan, tak payahlah tulis wajarkan. Wajarkan tu explanation. Salah satu lagi perkataan untuk wajarkan tu adalah dia suruh terangkan. So selalunya bila dia minta wajarkan ni, maksudnya markah dia banyak sikit lah. Sebab dia sebelum dia nak wajarkan dia tu, dia mesti ada benda yang point yang dia nak wajarkan. Contoh point dia A, baru dia boleh wajarkan. Takkanlah dia nak wajarkan tanpa ada point untuk dia explain. Faham ke? Okay, kita tengok 6 markah banyak ni. So buatlah macam saya cadangkan tadi. Okay, buat dalam bentuk jadual ataupun table. Okay, kan mata awak pun jelas je tengok jawapan dia. Okey, tengok ni. Dia kata yang pertama cadangan, yang pertama minimum 3 sebab 6 markah. Okey. Okey, method ataupun cadangan kita adalah memakai pakaian pelindung yang dilapisi dengan plumbum. Okey. Jangan kita cakap memakai pakaian pelindung. Sebab kena spesifik lah pelindung sebab sekarang kita we are dealing dengan radioactive substances. Okay, very dangerous. So mesti ada plumbum. Okay, so kenapa? Kenapa kita kena pakai yang ada plumbum ni? Sebab sinar radioaktif tidak dapat menembusinya. Sebab tu kita tak cakap secara general, kita spesifik. Sebab benda yang spesifik itulah yang sebenarnya membantu kita menghalang sinaran radioaktif tu. Okay, yang kedua memakai lencana filem. Okay, boleh mengukur. Kenapa kita pakai lencana ni? Supaya dia boleh mengukur tahap pendedahan kepada sinar radioaktif. Okay, kita boleh measure kita sejauh mana kita terdedah, expose dengan radiation. Okay, yang ketiga, gunakan tangan robot lah. Okay, tangan robot ni instead of kita yang deal, kita guna mesin lah basically. Okay, so mesin tu yang akan direct contact dengan bahan radioaktif tu. So untuk mengelakkan terdedah secara direct ataupun terus kepada bahan ataupun sinar radioaktif tu. Yang keempat, disimpan di dalam bahan radioaktif, bekas radioaktif yang tebal yang menggunakan plumbum. So ingat untuk bahan radioaktif, bahan yang paling kena highlightkan adalah kita gunakan plumbum. Sebab penetration power dia tak dapat tembus plumbum yang tebal ni. Okay, so bila kita letakkan dalam bekas plumbum yang tebal, dia dapatlah mengurangkan risiko kebocoran. So inilah cara dia. So satu sini, satu sini.
Kan? So you dapat contoh kat sini you dapat 8 markah. 1 mark, 1 mark, 1 mark, 1 mark. So you dapat 8 marks. Maximum marks yang boleh ada kat sini 6. So you dapat maximum point 6. Okay. Alright. Okay. Satu lagi adalah format yang keempat, memberi alasan untuk menyokong pendapat. Memberi alasan pula. Sama lah lebih kurang dengan yang tadi tu. Okay. So saya bagi satu contoh. Ni awak boleh setuju dan tak setuju juga. Dan berilah kelemahan dan kebaikan dia. Okay. Sebagai contoh saya perasan ada banyak soalan trial kan, dia selalu isu makanan, radioaktif juga. Okay. Isu-isu semasa yang berkait lah kan. Okay, sinar radioaktif digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan untuk meningkatkan jangka hayat makanan. Mengapakah sinar gamma sesuai digunakan untuk pemprosesan makanan? Berikan alasan untuk menyokong pendapat anda. So sini dia bagi 4 markah. Okay, so banyak markah lagi dia ada dekat atas lah. So ni antara contoh untuk yang dia nak kita bagi alasan. Okay, so kita tengok. Boleh, Salina boleh. Minimum 3 kan. Kalau maksimum orang nak bagi 7 pun boleh. Dia akan tanda juga. So bila awak bagi 7, kalau markah kat situ maksimum 4, awak dah confirm dah dapat 4 markah maksimum tu. Tapi kalau 3 awak bagi minimum 3, tapi 1 tak diterima, dah kuranglah markah awak. So sekarang ni kita, kalaulah dibagikan ilham, dibagi idea masa nak jawab soalan ni, dan tulis sebanyak yang awak boleh. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang takut ada jawapan yang awak bagi tu tak diterima lah kan. So agree, 1 markah. Bagilah advantages dia, apa kelebihan dia. Okay, untuk gamma ray ni, okay, ataupun sinar gamma ni, kuasa penembusan dia tinggi. Jadi dia boleh masuklah sampai ke dalam tin tu. Kan, makanan dalam tin kan. So dia boleh tembus. Kalau guna beta, alpha tak lepas. Okay, lepas tu dia tidak mencemarkan alam sekitar sebab dia ada gelombang, dia dalam bentuk gelombang. Jadi dia tak mencemarkan alam. Okay, lepas tu boleh membunuh mikroorganisma, of course. Boleh memperlahankan proses buah menjadi masak. Okay. Lepas tu boleh tidak memberi kesan sampingan yang berbahaya kepada manusia. Okey. Lepas tu kesegaran makanan tu tidak terjejas. Okey. Right. So tu kalau awak setuju. Kalau awak tak setuju, bagilah juga reason awak. Okey. Kalau lah sinaran tu apa dia kata kalau leak tu apa bocor, kalau berlaku kebocoran lah masalah sekarang ni. Kalau berlaku kebocoran tu mungkin boleh menyebabkan mutasi sel which is cancer kan. So boleh menyebabkan kecacatan, kematian, paling worst boleh matilah kan. So menyebabkan pencemaran sinar radioaktif, menyebabkan kerosakan organ dalaman. Kalau terbocor lah sebenarnya. Okey, kalau dikawal dengan baik tak ada masalah. Okey. So untuk ni banyak jawapannya pada saya punya saya cenderunglah kepada setuju. Tetapi saya tidak menidakkan jawapan kalau awak kata awak tak setuju. Okey. So maksudnya kalau awak tak setuju awak kena guna cara lain lah untuk pengawitan makanan awak tu. Okey. Alright. So itulah dia. Antara contoh yang saya boleh kongsikan lah untuk soalan penyelesaian masalah. Okay, so secara conclusion je lah saya boleh cakapkan untuk soalan penyelesaian masalah, dia adalah soalan yang awak boleh goreng. Sebab selalunya masalah yang diberikan adalah masalah yang terkait dengan kehidupan harian kita. Dia tak adalah buat satu masalah yang tak pernah berlaku. Dia isu tu adalah isu yang berlaku. Contoh kan, manalah tahu kan sekarang isu banjir. Dia nak bawa isu banjir. So mungkin apakah contoh isu banjir kan, contoh. Apakah kaedah yang paling sesuai untuk menyelamatkan mangsa dalam keadaan yang cepat? Contoh So sebab tu bila nak dekat-dekat dengan exam ni, banyakkan membaca surat khabar. Tak payah surat khabar lah kan, awak ni dah tahun 2021 kan. Bacalah online
news portal kan. So awak kalau nak segi budaya kan, tekan je boleh nampak macam-macam kat Facebook tu sendiri macam-macam kan. Jadi banyakkan pendedahan terhadap isu semasa. Bukan saja boleh bantu awak untuk jawab sains, kalau isu penyelesaian masalah, dia boleh bantu awak jawab sejarah, boleh bantu jawab bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Sebab secara summary ni, kita ni hidup dalam dunia ni, ada banyak macam isu kan. Jadi bila awak banyak tahu, awak lebih confident lah. Jawapan awak tu lebih rasional, lebih relevan, lebih membumi. Lebih membumi tu maksudnya relevan lah. Dan awak confident nak jawab. Sebab idea tu datang mencurah-curah. Sebab itulah kita kena membaca. Janganlah baca, boleh je nak benda-benda hiburan. Saya faham je remaja sukakan hiburan. Boleh. Tapi seimbangkan. Ada bacaan hiburan, ada isu semasa. Penting untuk kita tahu. Especially awak calon SPM kan. So bila awak tahu tu, awak confident nak jawab. Bila awak confident, awak happy. Keluar dewan awak senyum. Itu yang kita nak. Alright, so saya buka kepada soalan. Kalau ada nak bertanya, silakan. Okay. Tak ada cikgu. Okay, good. Alhamdulillah. So, memandangkan ini adalah sesi kita yang terakhir. Wah, awak nak nombor saya. Wah, awak nak apa ya awak? Nanti kita, nanti saya bagi. Okay. Sebelum saya akhiri saya punya sesi, okay, saya nak rangkumkanlah kertas sains. Kita ada bahagian A, kita ada kertas 1, kita ada kertas 2. Kertas 1 40 markah. So saya selalu cakap, allow yourself to at least salah 10. No more than that. If you boleh reduce up to only 5, that's better. The best is you betul semua. Which is betul semua, alamak kan macam. Tapi tak apa, kita beri ruang supaya kita tak stres. Janganlah kita aim terlalu rendah. Okey, kertas 1. Kertas 2, ada 3 bahagian. Bahagian pertama, bahagian A, 20 markah, which saya dah cakap, tolong buat latihan, bagikan awak mahir untuk identify ataupun mengenal pasti pemboleh ubah, dan you are safe. Mahirkan kemahiran mengenal pasti pemboleh ubah. Sebab soalan yang bahagian itu semua relate dengan pemboleh ubah. Okey, 20 markah, allow yourself to at least achieve 15 over 20, 15/20. Okey, yang ketiga, bahagian B, saya tak highlightkan pun langsung kan dalam ni, tapi sebab apa? Sebab bahagian B ni adalah bahagian yang menguji konten ataupun sejauh mana banyaknya pengetahuan awak, lagi banyaklah awak boleh jawab soalan. So cikgu tak boleh banyak sangat bantu kat situ. Sebab awak belajar, awak kenalah tahu apa yang awak belajar kan. So lebih banyak awak tahu, lebih banyak awak ingat, lebih banyaklah awak boleh dapat markah. Bahagian C ni saya highlightkan 3 sesi. Eksperimen, mengkonsepsi dan juga penyelesaian masalah. Eksperimen, markah dia ada 10. Saya kata kalau awak betul-betul mahir kan, kemahiran mengenal pasti pemboleh ubah tu, awak boleh dapat sekurang-kurangnya 7 markah daripada 10. Banyak tau, bukan sikit. So precious lah kemahiran mengenal pasti pemboleh ubah tu. Lepas tu bahagian konsepsi. Konsepsi tu dia kena tahu struktur dia macam mana, jawab dia macam mana. So tu 6 markah. Okey, dan yang terakhir hari ni yang saya kongsikan adalah penyelesaian masalah. Okey, dia boleh goreng, tapi goreng pun mesti ada minyak dia. Minyak dia iaitu konsep, pengetahuan semasa. Itu yang bagi sedap lah awak punya jawapan tu. Alright. Okey, so saya minta maaf segala salah silap. Terlebih kata mungkin saya bagi contoh menyinggung perasaan awak secara langsung ataupun tidak langsung, saya minta maaf. Tak ada niat sebenarnya. Sama-sama sebenarnya untuk kita perbaiki dan saya doakan yang mana yang mengikuti program kita ni, program saya secara khusus dan secara umumnya semua slot yang ada yang kita hidangkan pada awak, diberkati segala ilmu yang dikongsikan, diberi keterangan hati, dipermudahkan menjawab soalan masa SPM nanti. Tak ada apalah cikgu-cikgu ni doakan, melainkan awak dapat jawab dengan baik
kami akan menjadi sebahagian daripada kegembiraan bila awak berjaya jawab dengan baik. So saya rasa itu dulu. Okey, nanti InsyaAllah kalau ada umur yang panjang, rezeki, kita jumpalah lagi. Saya mungkin tak tahu awak kan, tapi awak nampak muka saya. Jadi kalau terjumpa lah dekat mana-mana, hi lah, salam-salam, bagilah salam kat saya insyaAllah. I'm more than happy. Okay, so saya rasa itu sahaja daripada saya serahkan kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Kau stay jap. Stay, kau nak hadiah tak? Stay jap. Sabar, jangan keluar. Ada hadiah, sabar. Stay, sabar. Semua pelajar stay, kita ada hadiah. Kau tunggu jap. Sabar Okay. Sabar jap. Okay. Terima kasih atas segala perkongsian, teknik dan cara menjawab bagi soalan bagi subjek